A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Musi acara pada hari ini. Begitu juga bahagia Tuan Musi Masjid Syarifah Fatimah, begitu juga kepada barisan imam, barisan jawatankuasa hulu balang penggerak aktiviti masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat buat kata orang kan, berjalan-jalan di atas titi kan, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti malam ni dapat juga bersama dengan saya kan. Alhamdulillah kan, saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kan malam ni berpujangga lah sikit kan. Ramai betul datang. Alhamdulillah. Habis sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi malam ni kita bercerita tentang iman kan? Iman setinggi mana iman kita, setinggi mana iman kita. Bila sebut tentang iman ni, pernah satu ketika seorang Arab Badui dia mengaku depan Nabi kita. Dia kata, sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. 3 kali diulang. Tapi Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu itu seorang muslim. Kerana muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak dapat dah, tak selesai dengan pengakuan. Ambil mikrofon ni, bagi tahu satu jitra ni. Kan? On kan speaker tu biar semua dengar. Assalamualaikum, saya seorang Islam, tak ada masalah. Okay. Tapi berani ke kita? Alhamdulillah, dalam jitra ni saya paling beriman. Tak berani. Kan? Tak berani juga kan? Jadi itu sebabnya iman tak selesai dengan pengakuan. Dia mesti dibuktikan dengan pengakuan, tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil azkan, iaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. 3 tu. Sebut, lepas tu hati, lepas tu anggota badan kita. Kan? Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Kan? Dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka sezaman atas pengertian itu. Penjelasan definisi iman, membenarkan dengan hati maksudnya menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tak ada sesembahan yang layak kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Mengamalkan dengan anggota badan maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedangkan anggota mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Itu sebabnya kalau kita tengok maksud syukur kan, Imam Al-Ghazali kata syukur tu ada 4. Pertamanya dengan lisan. Sebab kita tengok balik kan, dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Ta'ala beritahu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, kalau kita tengok ayat tu, syukur je Allah lipat gandakan. Tapi kalau kufur, azab kau malah pedih. Lain pula kan, kita kan kalau dengan orang, kau tolong aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah Ta'ala janjikan kita, kalau syukur, Allah lipat gandakan lagi. Tapi kalau kufur, Allah bagi azab lagi. Macam mana pula kan? Bukannya kalau syukur Allah bagi, tak syukur Allah tak bagi, itu standard manusia. Tapi Allah bagi lagi tinggi. Syukur Allah tambah lagi, lipat ganda lagi.
Maksudnya apa? Sejajar dengan apa Imam Ghazali sebut tadi, dia kata syukur tu ada 4. Pertama, sebut Alhamdulillah, syukur tu. Yang kedua, dengan hati memperakui. Siapa bagi nikmat? Allah bagi. Yang ketiga, mestilah dibuktikan dengan tindak tanduk dan perbuatan. Maksudnya apa? Ibadah. Kan? Dia syukur-syukur tapi tak semayang. Contoh. Syukur-syukur tapi mengaji tak, apa tak, sedekah tidak. Kan? Syukur tu gosok dada je. Alhamdulillah, tak cukup. Tak cukup dengan sebut. Mesti disambung dengan perbuatan. Dan yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Itu sebab kalau kita tengok tadi, yang ketiga tu kalau amal perbuatan yang tidak menggambarkan dia beriman, Allah bagi azab lagi sebab tak semayang. Tak semayang, tak beribadah, tak buat semua yang Allah Ta'ala suruh. Kan? Apa yang guru posan semua dilarang. Semua dilanggarnya. Apa yang guru larang itu ini buatnya. Kan? Contohlah kan. Itu tak termasuk saya lah. Kan? Ni orang lain lah. Ya? Sebab Samsul debat, ada orang cakap kan, oh, ni bukan ustaz, kata baru nak start. Kan? Saudara Syamsul debat, SSD. Kalau Ustaz Syamsul debat, USD. Mahal, tak boleh bayar. Macam tu. Kan? Firman Allah SWT yang bermaksud, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan orang-orang kafir, supaya orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir menyatakan, apakah ini kehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan? Surah Al-Mudaththir ayat 31. Nak begitu bertambah keyakinan kita. Bono-bono yang kita tak nampak ni, semua kita yakin. Sebab kita tengok macam mana Nabi sebut dulu, akan tiba masanya nanti umat Islam dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Bangsa-bangsa seluruh dunia mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, kenapa macam tu? Adakah orang Islam pada ketika itu tak ramai? Bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlah bilangannya. Tetapi tak ubah umpama buih di lautan. Dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Menyebabkan musuh Islam tak takut pemerintah Islam. Kenapa? Kerana pada ketika itu, umat Islam dilanda satu penyakit yang diberikan nama penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Apakah puncanya dia takut dunia dan cinta dunia dan takut mati ni? Dia dah sayang sangat dunia, suka sangat kat dunia sampai kan takut mati. Apa puncanya? Puncanya ada 2. Yang pertamanya hawa nafsu dan yang keduanya tak yakin. 2 punca penyakit tu. Hari ni bagi penyakit, bagi punca, bagi ubat sekali. Simptom pun tahu. Kan? Macam sekarang, macam kita sebelum ni, orang dah tak peduli dah pasal vaksin dah sekarang. Kan? Dah heboh dah settle dah. Waktu itu dah influenza pula. Lepas tu 3 bulan lepas ada penyakit baru pula. Nama dia sesama tomato. Gila betul. Sesama tomato penyakitnya. 3 bulan lepas. Sakit sedih dengan demam melanda kanak-kanak dengan warga emas. Sesama tomato. Tu yang cakap tu kan. Penyakit perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tu dia. Kan? Jadi macam-macam penyakit. Tapi yang ni penyakit hati ni. Puncanya hawa nafsu dan yang keduanya keraguan. Tak yakin. Jadi macam mana ubatnya? Hawa nafsu kenalah lawan. Contoh, dah siap-siap pakai cantik. Pergi mana Abang Haji? Pergi masjid. Abang Haji janji nak makan sama malam ni. Isteri banyak ayat tu. Kata nak makan sama. Sampai hati. Ada kan ayat macam tu kan. Ayat tu kalah tu. Jadi, ya tak ya pula. Tak apalah. Besok je lagi masjid. Langsung tak pergi malam tu. Contoh tak. Tu benda yang simple lah. Benda yang simple. Ataupun anak-anak. Sebab orang lelaki ni biasa dia kalah dengan isteri dengan anak-anak. Abah gimana abah? Abah pergi masjid lah. Abah janji nak pergi pasar malam ni. Nak jalan sama-sama. Nak beli jagung. Jagung situ. Yelah. Besok je lah abah pergi masjid. Kalah dia dengan hawa nafsu. Tu sebab ubat dia apa? Jihad. Kena kuat. Abang nak pergi mana? Nak pergi masjid. Abang janji. Abang kata abang nak pergi makan sesama malam ni. Kan dah janji.
Sayang. Abang pergi masjid sekejap aja. Bukan lama pun. Kalau abang nampak Imam Sabah tu jadi imam sekarang, abang akan potong biar abang jadi imam. Imam Sabah. Imam Sabah ni maknanya paling sabar sekali bacaannya. Kan? Jadi dia takut dia boleh lambat. Jadi abang kan jadi imam sekarang. Betul ni? Iya. Jadi dia kuatkan juga nak melawan dia nak pergi masjid tu. Faham tak? Abah kata nak beli pasar malam sesama malam ni. Nak beli jagung. Pasar malam tu sekejap je. Jangan risau. Abah ni pergi sembahyang sekejap dekat masjid. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai pasar malam. Oh, ayat dia kan. Jadi anak mak, yelah, anak pun tunggu. Ayah pergi masjid. Nampak tak? Boleh pun sebenarnya. Tapi kita jadikan dia halangan besar sangat nak pergi masjid tu. Sebab kan nafsu. Jadi itulah halangan dekat atas dunia ni. 3 tanda orang gila dunia. Sedangkan dah tahu dunia tu sementara. Gila dunia. Pertama, gila kat pasangan. Gila kat pasangan. Suami, isteri. Kadang tak kahwin pun lagi. Gila dah. Betul? Kan? Gila kat suami. Gila kat isteri. Dulu elok datang masjid. Isteri dah lama meninggal. Kahwin baru langsung datang masjid. Dapat bini muda. Langsung tak pergi masjid. Takut bini kena kacau orang lain. La ilaha teruk betul. Tak pergi masjid. Kan? Sayang kat suami je pasal kan. Langsung apa benda pun leka kat benda-benda lain. Tak ada lah. Suami handsome sangat. Agaknya lah. Kan? Sedangkan sementara. Sampai masa Allah cabut nyawa isteri. Sampai masa Allah ambil nyawa suami. Kan? Bukan kekal pun. Melainkan saling berpimpin tangan menuju ke arah yang diradai oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya jangan kita leka dengan dunia semata-mata. Yang keduanya, harta kekayaan. Duit sampai masa habis. Kalau tak habis pun, kita habis. Bila kita habis, duit pun tak sempat nak habiskan. Orang lain yang habiskan. Kan? Yang berebut-rebut harta besar. Duit bukan banyak mana pun. Kan? Sampai masa habis. Kan? Rumah tu besar betul. Besar gila rumahnya. Dia kata. Tiba-tiba ada rumah lagi besar lagi. Habis dah rumah. Ada seorang lagi nak buat lagi besar lagi daripada rumah. Dulu datang kat Citra ni ada satu rumah banglo. Lawa betul rumah. Aku kalau ada duit nak buat rumah macam tu. Sekali ada lah perumahan baru naik. Lagi cantik pula pada rumah tu. Orang tak peduli dah rumah tu. Sementara. Kereta baru. Berapa lama baru? Ada lagi baru keluar. Tiba-tiba ada lah kereta tu. Saya tak nak sebut lah jenama dia. Sebab dia tak taja ceramah kita malam. Macam tu lah. Mahal betul kereta ni. Tak, seminggu je, 2 minggu. Lepas tu ada kereta model baru lagi keluar. Jenis ni pula. Jenama ni pula keluar. Sementara. Yang ketiga, pangkat kekuasaan. Tak lama lagi sampai lah musimnya. Tuan-tuan tengok lah. Iya, takkan. Dah tua nak mati sangat. Dah sibuk lagi. Saya boleh lagi ni. Kan? Saya tak cakap siapa lah. Siap cakap tu, orang semua nakkan saya lagi. Memanglah tak ada siapa cakap depan kau nak tak nakkan kau. Bodoh betul. 1 kali mengundi, 3 Perdana Menteri kita dapat. Takkan tak faham. Betapa sementaranya. Tak lama esok, pilihan raya dapat lagi. Itu pesan ni, nak pesan. Jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Nak pergi pangkah, pergi pangkah. Dah habis pilihan raya, datang masjid, elok-elok. Sesenyap. Tu sah buka cerita dah. Faham? Jangan balik ke masjid, jumpakan kawan. Apa perasaan kau lepas dah kalah ni? Jangan tanya. Itu cik pasal namanya tu. Kan? Orang asam betul kawan tu dah lah bengkak hati ke lah. Kau tanya lagi soalan, berdarah. Langsung tak datang masjid. Tu yang tu tak nak. Kan? Menang kalah kan? Dia sebenarnya macam mana? Kalah dah tentu. Menang belum ditentukan. Itu je. Faham? Tu kata tadi. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Saya doa satu tuan. Mudah-mudahan pemimpin yang naik. Biarlah pemimpin yang beradab. Tu yang saya pesan. Ya. Tahu tuan-tuan. Saya pergi ke Melbourne. Ni tuan-tuan ni bukan cerita. Bukan kempen tak ada. Bunyi tak ada. Saya mana tak betul. Saya balun lah macam tu. Kan. Saya pergi Melbourne. Bukan Melaka tau. Melbourne.
Kau ni ingat Samsul Debat ni kampung ni, kata, pergi ke Melbourne je mah. Ada beberapa sahabat kita di sana 20-30 tahun dah bermastautin di sana, berasal dari Singapura. Soalan yang dia tanya kat saya waktu saya sampai kat Melbourne, Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Soalan dia. Saya kata kalau kau tak beradab menjerit macam borok tu kan Sultan Johor sebut macam sangka borok kan. Baik kau tutuplah live tu, tak payah tunjuk kat orang. Itu. Tu sebab kita doa sesama, mudah-mudahan pemimpin yang beradab, baik, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Amin ya. Dan begitu juga ya. Firman Allah SWT, sungguhnya Allah beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yakni orang-orang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kan? Dengar je kan. Dengar je nama Allah, gementar dia. Dibacakan ayat-ayatnya tu, bertambahlah. Semayang pula kat masjid ni kan. Allah, imam baca macam Bukit Madinah dah rasa. Cara dia nak sampai ke sujud tu, Allahu Akbar. Kan? Hari-hari gementarlah hatinya. Nak gementar apa? Fikir nak terkoncing, fikir apa, macam-macam dalam otak itu. Tu masalah tu. Tu sebab cuba at least Fatihah tu cuba fahamkan maksud dia. Paling tidak kan. Ini tengah semayang jumpa barang hilang. Alah tu. Buat atas meja punya, botingan. Yang seorang tu, Allahu Akbar. Jadi tak Samsul Debat ni datang malam ni? Macam-macam fikir. Mana tu macam mana? Itulah level kita ni kan. Iya. Tu sebab kalau orang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah kan juga tanya. Dia boleh semayang banyak kali. Dia boleh semayang banyak waktu. Dalam waktu tu dia berpuluh-puluh rakaat dia semayang. Macam mana boleh jadi macam tu? Dah habis semayang, dia duduk, dia zikir pula. Tak berhenti tu. Selagi tak subuh semayang. Bayangkan. Kalau malam tu, kalau dia pergi nak subuh tu pukul 3 dah pergi dah. Turun, semayang dulu. Semayang sunat tahajud. Sunat taubat. Lepas tu sunat tasbih pun dia buat. Tak pernah buat kat Malaysia ni. Dia buat kat sana. Apa lagi? Dia buat sunat syukur semua. Semua buat. Sampai satu tahap tu dia bangun, dia semayang je dulu. Niat kemudian. Tak tahu apa lagi sunat buat. Betul. Bukan kata apa. Sebab apa jadi macam tu? Sedekah pun dia keluar. Bagi je duit kat orang. Bagi. Sebab masa tu bila kita pergi kat sana, tak ada siapa pun bawa jawatan dia. Tak ada siapa bawa kedudukan dia. Tak ada siapa pun. Ketua kampung kita lah ada sini. Yang sini yang bunyi tu, ke sana tak ada. Kan? Oh sebabkan dia menteri, dia tawaf belah sana. Tak ada, sama je tawaf situ. Kan? Sebab dia menteri, dia 3 kali je. Tak ada, sama je. Sa'i itulah dia. Kan? Tak tahu. Sebab kita merendahkan diri kita depan Allah sebenar-benarnya kat sana. Semua pakai kain ihram yang sama je desainnya, tak ada apa. Paling tidak pun ada logo Malaysia, Malaysia. Kan? Tak ada dah. Hui, kain ihram ni Gucci. Jangan bohong. Kan? Adidas pun ada logo Adidas 3 lain kan. Tak ada. Kan? Semua dengan ada. Kalau kita tengok negara miskin tu lagi pula kain cadar yang pakai. Jenis kain nipis betul. Sian tengok. Kita orang Malaysia komplain. Hotel ni tak sesuai lah. Makanan dia, nampak kan? Sedangkan tujuan kita pergi umrah, kita kalau pergi menziarahi Baitullah Haram tu sebanyak mungkin sebenarnya. Pergi sebanyak mungkin. Sebelum tidur. Kalau dengan isi, sayang, jom kita pergi tengok Kaabah dulu. Lepas tu kita tidur. Sampai jam tu sekali. Memanfaatkan. Ini tak. Dia sebenarnya kalau lagi mewah hotel ni lagi susah tau sebenarnya. Tu sebabnya jangan kita terlampau mewah sangat susah. Saya pergi dulu. Mula-mula saya pergi memang dapat katil keras tu, almari pun tak ada. Pernah saya pergi almari tak ada. Tapi adalah bunyi dalam hati kan. Tapi senang pula pergi. Lepas tu saya dapat pula tajaan pergi. Pergi masa tu.
Saya pergi dengan adik saya, dapat satu free bawa adik saya. Sebab mak saya semua dah pergi semua. Tapi mak saya pergi jugalah. Mak saya pergi bayar sendiri. Saya bayarkan. Pergi. Saya dengan adik saya package dengan tabung haji masa tu. Seorang 2 katil. Bayangkan seorang 2 katil. Katil queen tu rapat dengan 2. Dia 1, saya 1. Pusing-pusing tak jatuh ni. Pusing lah macam mana tak jatuh. Lagi susah. Keluar ayat tu. Bang, abang turun dulu, kejap lagi turun. Maknanya ada harapan tu. Abang turunlah dulu, kejap lagi dia turun. Ada harapan tak turun. Kan? Yang terbaru, saya pergi bulan 3 gitu. Bulan 3 awal. Lagi dahsyat. Saya seorang kat bilik tu. Seorang 5 katil. Lagi gila. Jadi lepas Zuhur katil ni. Pasar katil ni. Pasal dia nak pembahagian yang adil kan. Lagi teruk. Seorang 5 katil. Tak mencabar kan. Tak. Dia sebenarnya jangan mewah-mewah sangat. Bila mewah sangat lagi susah. Tapi kalau kita beringat tak apalah. Kan? Tapi kena jihad kuat sikit lah. Kan? Jadi sebab apa? Bila kita letakkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, kan? Insya-Allah kita akan dapat memantapkan keimanan kita. Kan? Bagaimanakah nak mendapat iman? Melalui pertama mujahadatun nafs, iaitu berjihad melawan hawa nafsu jahat, melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, maghrib. Dia macam tu lah. Bila maghrib tu tengok. Melur untuk Firdaus. Wah, kan susah tu. Susah. Bergaduh nak pula dia bersiri. Penyakit bersiri ni. Kan? Tu sebab saya tak suka drama bersiri ni. Baru nak tampar, bersambung. Jadi dia fikir tu, besok kau rasa penampar dia sampai tak? Dia fikir kan. Jadi tak ada kerja. Kan? Tu yang saya heran tu. Dulu yang saya tahu drama bersambung ni, orang lama tahu. Drama bersambung dulu, drama Cina. TVB. Pukul 6 sampai pukul 7. Ada 150 episod. Daripada dia kecil sampai mati. Dia punya cerita tu lah. Menangis-nangis drama Cina tu. Masa tu sekolah rendah tu. Drama Cina. Dan jadi kegilaan. Habis cerita ni, sambung cerita ni. Habis cerita ni, sambung cerita ni. Dahsyat betul. Beratus-ratus. Mana ada drama bersiri Korea dulu? Tak ada drama Melayu bersiri. Tak ada drama Melayu bersiri. Memang tak ada. Jarang lah. Kalau ada pun memang slot-slot orang tak tengok lah. Dan Cina tu pilih waktu siaran ni pukul 6 sampai pukul 7. Sebab tak nak. Kalau pukul 7 rugi. Kenapa? Orang maghrib. Tak ada orang nak tengok. Dan penonton dia ramai Melayu. Melayu nak cerita Cina. Tiba-tiba drama Melayu time maghrib. Kan gila tu. Dulu mana orang berani buka TV time maghrib? Nak kena bedal dengan Abah. Buka lah. Mana berani? Dulu kalau main takraw, main bola, dengar yang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Berlari, takut. Sebab dah nak azan sangat. Hari tu AJK Masjid tak datang. Dia datang tu azan dia. Matilah dia dah. Allah. Dah maghrib. Balik. Memang pintu depan dah kena kunci. Talian hayat pintu belakang. Mak, buka pintu. Dulu. Kalau lambat memang kena sebat dengan Abah. Berani on TV? Tak berani. Dulu on macam ni. Mana ada remote? Kita jadi remote dulu. Abah yang beritahu. Satu. Dua. Masalah daripada nombor 1 sampai nombor 9, semua TV 1, TV 2 je. Kan dulu macam tu. Budak sekarang tak faham. Kita je faham dulu. Saya ingat paling tak boleh lupa arwah Abah saya tengok Ardi Wiranata lawan Fu Kok Kiong. Tugas saya duduk kat luar, pusing aerial. Dia duduk dalam. Kanan lagi. Tu tak apa, kanan lagi. Pegang tu tak tahan tu. Dia sedap tengok kat dalam tu. Dulu. Kan, tu cakap. Bila time maghrib itu, tu sebabnya ambil masa azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib yang tu.
Mendayu-dayu tu sebab pada pertandingan azan tu ada kategori maghrib, ada kategori subuh. Subuh tak dapat macam tu lah. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu dia tegas sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu maghrib. Subuh, betul pula memang dah isyak tu. Dah isyak tu. Faham kan? Kalau subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu tegas. Kan? Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Subuh, hayya 'alas salat. Mari sembahyang. Macam tu ya. Nampaklah. Tapi subuh sekarang tu dia bukan apa, kadang tengok ada kampung-kampung sini okey. Speaker pun sedap kan. Ini bagi dia Bilal tengok lah tak ada orang. Alah. Tu yang bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kadang-kadang dia macam jari penat dia bunyi tu kan. Yang seorang tu pula tinjau kat tingkap. Tak ada orang. Ini mahu aku jadi imam ni kan. Balik dia. Oh kena kuat. Kena kuat. Dia kadang-kadang dia dah siap-siap ni. Itu sebabnya nafsu ni dengan syaitan ni dia akan kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah maghrib lah. Kalau kamu siap. Relax. Syaitan bisik. Relax. Engkau yang penting kau pergi. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Oh relax dia balik. Okey tak apa. Relax dia balik. Terdengar. Dia pun start motor. Lepas tu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dah dekat ke apa ni? Mau lambat aku ni. Pap, bisik lagi. Tak apa. Lambat-lambat kau pergi. Nampak kau bersungguh tu. Orang lain langsung tak pergi. Betul juga. Slow dia balik. Sampai dekat masjid, orang dah bagi salam. Bisikkan tu sampai lagi. Tak apa. Kau duduk, kau buat tak kerti. Orang bukan tahu pun kau tak semayang. Langsung tak semayang. Time salam tu kau salam je. Tak tahu macam mana semayang. Tak semayang pun je. Bayangkan. Jahat tak jahat tu bisikan. Tu cerita tu. Jadi, kita kena lawan hawa nafsu ni. Latihannya ada 3 peringkat. Pertama, tahali. Iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat-sifat jahat. Membersihkan jiwa kita dari sifat jahat ataupun mazmumah. Buang perasaan tamak. Jangan tamak-tamak. Kalau contoh ada jamuan, ada bungkusan, ambil. Seorang satu. Sudah, jangan fikir kat rumah berapa orang. Ingat tu, hak orang kat sini. Yang paling hebat sekali dia nampak tinggal 3 bungkus. Yang beratur ni 5 orang ni. Tak apalah, ambil lah, saya dah kenyang. Wah, dia jalan, bagi laluan. Tak pun dia ambil satu, pap, tinggal 3 je, nasib lah jangan macam tu. Tengok kekuatan kita. Jangan ambil hak orang. Kalau ambil paling tidak, ambil satu saja. Jangan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham perempuan? Tak, saya takut mesej tak sampai. Ya. Jangan sangka buruk. Saya cerita bungkusan makanan tadi. Dia kemar ni. Jangan panggil lagi dah Samsul ni. Menghasut dia kata kan. Yang begitu juga. Kalau kita yang kedua yang kita kena buang, sombong. Jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan apa? Sementara aja semua. Dunia ni sementara sifatnya, petah lagi yang ada dalam dunia. Dia dulu pangkat nombor 1 tu dekat pejabat tu. Jangan main-main. Tiba-tiba dekat tiang kat masjid tu. Apa hal tu? Pencen. Allah. Jadi Samsul Ubat dulu pernah ada jawatan pengarah apa?
legal advisor, pengarah. Sampai masa ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Saya dah ada kad pesara. Kan, sampai masa jawatan tu pinjam-pinjaman dia. Iya. Kan, sudahnya ceramah. Ceramah besara jadi penceramah. Penceramah pun sementara je. Sampai bila tak lama so dah tak ada dah Samsul Debat, dah ada Samsul Sebat, Samsul Zembab, Samsul Debit, semua ada. Kan, nak sombong buat apa, kan? Iya. Kampung, Samsul Debat daripada kampung. Nak cerita apa? Memang orang kampung. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. That's it. Dah kampung-kampung je lah. Kan? Macam tu lah, nak belagak buat apa? Penyanyi tu punya hebat dia dulu. Tiba-tiba dia masuk ke Gawar Ganza, dia minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Tak sampai dah nafas dia nak nyanyi lagu sendiri. Dulu lagu dia tu boleh naik, note dia tinggi tu. Dah tak boleh lah, tak larat. Tersangkut-sangkut, menangis dia nyanyi lagu sendiri. Bukan penghayatan, sebab tak boleh. Tu yang penyanyi lama yang Datuk Nora tu cakap dengan saya, bila kita dah berusia ni Ustaz, note range suara kita tu kena adjust lagu tu supaya sesuai dengan kekuatan kita. Oh, macam tu. Baru saya tahu. Dulu dia punya note tinggi sampai ke langit. Kalau diikut note tu dengan dia ke langit. Tak larat dah, kan? Bukan kuat lagi dah. Kan? Kita terima lah. Dulu kita kuat, makin lama tak kuat. Kan Nabi Yaakob dulu bila jumpa dengan malaikat maut, dia pesan ni kawan baik, antara kawan baik dengan malaikat maut Nabi Yaakob lah. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub tu, Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali, satu hari Nabi Yaakob cakap, bila malaikat maut datang, kau ni datang ni nak zarah aku, nak cabut nyawa aku nak zarah engkau wahai Yaakob. Nabi Yaakob kata, boleh tak kau tolong aku? Boleh, khabarkan wahai sahabatku. Kalau sebelum kau cabut nyawa aku, kau bagilah tanda-tanda dulu, janganlah tu cabut, kau jangan risau. Aku akan bagi paling kurang 3 utusan aku bekam bagi kat kau. Macam tu dia kata. Bayangkan kalau kita dapat kawan dengan malaikat maut. Macam mana belagak kita cakap. Kawan dengan menteri pun tak rasa macam tu tau. Kawan dengan malaikat maut, makan pula kat simpang. Kat simpang tu lepak makan sama kan, kawan tanya, siapa tu tak nampak? Kau buat hal lah, aku suruh dia cabut nyawa kau. Adalah. Macam tu lah katnya kan. Tapi Nabi Yaakob tak macam tu lah. Dia kawan baik lah. Jadi setiap hari bila malaikat maut datang, dia tanya, kau ini kau nak zarah aku ke nak cabut nyawa aku? Sungguhnya aku nak zarah kau. Hari kedua tu, lepas tu datang beberapa kali, aku nak zarah kau. Beberapa kali datang, aku nak zarah kau. Sampai satu hari tu, sesungguhnya hari ni aku datang, aku nak cabut nyawa kau wahai Yaakob. Terkejutlah Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kata, kau janji dulu kau nak bagi 3 utusan. Kau nak bagi tanda dulu. Sesungguhnya demi Allah aku dah bagi dah tanda tu kat kau. Oh ya ke? Apa dia tanda dia? Ni soalan bocor. 3 tanda dia, 3 utusan. Pertama, badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Dah rasa belum? Dah ada. Okey. Yang kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum? Dah ada. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum? Dah ada. Kalau dah cukup je 3, standby. Macam tu. Yang tu ya, Samsul bangun ada dah tu. Dah ada 3 tu. Nak cakap apa? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kalau dah sampai masa, matilah. Kan? Tak kira muda, tak kira tua. Tengah dengar ceramah, elok sihat. Besok pagi dah tak bangun. Ya Allah, meninggal dia. Malam tadi dekat ceramah Samsul Debat tu elok dia. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Dia cakap contoh. Janganlah beralih, ini contoh je. Dia orang kita ni gemar buat teori. Tak ada mana sebab tiang dia. Duduk tu, jangan beralih, contoh. Patutlah malam tadi dia tak gelak sangat. Pula lah cerita. Aku dah cakap jangan ambil gambar bertiga, yang tengah mati. La ilah Allah. Macam tu Samsul Debat berapa kali mati tak tahu dah. Duduk tengah ambil gambar. Gemar tu buat teori-teori sendiri kan. Buang perasaan-perasaan ni yang tak elok. Tamak buang, sombong buang sombong. Belagak suami I bagi I 3,000 sebulan. You ada?
Sekali suami mati tercekik sudu, hilang 3,000 sebulan, tak usah belakang. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad dengki. Oh, dah hasad dengki pula. Nabi sebab apa? Sesungguhnya hasad mampu memakan kebaikan umpama api memakan kayu. Bila api bakar kayu tu, habis kebaikan-kebaikan kita satu habis. Macam itulah. Bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Yang kedua, tahalli. Tadi takhalli, ni tahalli. Tahalli iaitu mengisi jiwa kita dengan sifat baik mahmudah. Setelah kerja pembersihan selesai, kita isi pula wadah jiwa dan hati dengan perkara yang baik. Jadi orang perempuan, berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Menurut kajian, antara suami dan isteri di Malaysia ni, suami mati dulu. Jadi orang perempuan berhati-hati dalam melayan suami, kerana suami ini fragile, mudah pecah, dia mudah mati. Jadi layan suami dengan sebaik-baik, jangan kasar-kasar. Faham? Kadang-kadang kehendak dia tu yang pelik-pelik tu, tunaikan je. Kita tak tahu itu hari terakhir dia. Faham? Ni cakap betul ni. Layan baik-baik, ini kasarnya. Gimana? Lambat balik. Ada salah. Suami malam tu imam ajak mengaji. Malam ni kita mengaji. Boleh ke mam? Saya ni tak pandai, tak apa. Kita belajar. Mengaji. Seronok dia baca. Ni panjang, pendek. Yang ni dengung ya. Dia ramal guna. Yang ni dengung. Okey. Yang ni panjang. Ni berapa harkat? 5 atau 6 harkat tau. Yang ni 2 harkat cukup. Oh, belajar. Seronok tak ngaji? Seronok. Lepas isyak ngaji lagi. Lepas isyak ngaji sampai 9.30 je. Imam tu kata cukup lah. Lesen saya pun sampai 9.30 je. Imam tu pula. Bukan imam sini, imam tempat lain. Dia pun balik. Bila dia balik, yang kawan ni pula pun balik. Lambat balik. Ingat rumah ni hotel. Ada sound lelaki ni. Abang tadi mengaji dengan imam. Baca pun berterabur. Dalam mulut kau. Abang tadi mengaji dengan imam. Imam ajar abang. Bukan tak tahulah abang dengan imam confirm ni. Minum kopi kat kedai kopi ni. Confirm ni. La ilaha illallah, mulut kau. Jangan buat saya menunggu macam ni. Sejuk dah nasi tu. Oh, dah marah lelaki dia. Esok tu imam tanya, malam ni kita ngaji lagi Minta maaf mam, malam ni tak boleh. Kenapa pula? Malam tadi lain macam dia punya sound mam. Tak boleh mam. Habis bila nak ngaji lagi? Tunggulah dah lupa-lupa, besok kita ngaji lah balik. Malam tu lepas bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus balik. Sampai rumah, Assalamualaikum. Salam. Awal balik, tak semayang ke? Tak semayang kata. Tengok, itulah mulut menyakitkan hati suami, pandai betul. Tapi orang lelaki, satu pesan saya, kalau kita balik rumah, kalau bini tegur, awal hari ni bang, start motor, keluar balik. Keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi kita keluar. Memang dia tak bunyi dalam tu. Senyap je ni. Tak naklah cakap kan bang, keluar balik dia kata kan. Tak, memang betul. Cakap elok. Orang perempuan. Kadang tu kat KL tu ada tu. Suami tu punya nyusun ayat, punya takut. Dia bukan takut bini lah. Bini menakutkan. Abang macam teragak apa? Tak adalah. Abang macam teragak nak makan apa tu, nak makan. Mak makan apa? Bubur. Teruk betul. Bubur. Pergi kat Cik Senah bawah. Dia rumah flat, apartment. Sedih. Berhenti kat bawah. Dia nak air tangan bini dia. Turun sampai bawah, belilah bubur bungkus. Letak ikan tabur, ikan bilis. Yang tu dia nak. Tapi dia nak air tangan bini dia lain dengan Cik Senah tu jual. Masuk dalam lift dengan semak, dengan sayur, terleka, tersepit kepala kat lift. Langsung mati. Yang selamat bubur. Orang perempuan bila dah jadi macam tu, pandai pula tu. Ya Allah. Imam tanya kenapa? Tak sempat saya masak bubur untuk dia. Bukan tak sempat, kau yang tak nak.
Sudahnya jadi mangsa imam dengan makmum. 3 malam tahlil, bubur hidangnya. Makmum sama tanya, malam ni bubur juga ke mak? Macam tu lah, teragak kat ruah ni. Itulah masalah. Kan? Isi dengan benda-benda baik. Jujur, amanah, bercakap benar, tidak menyakitkan hati orang. Macam tu kan. Tolong menolong, bantu membantu. Dengar pengumuman daripada masjid, insya-Allah. Disebabkan minggu ni ada beberapa ceramah besar akan dilaksanakan. Jadi kita mohon semua ketua hadir beramai. Kita akan mengadakan gotong royong perdana. Jemput hadir beramai-ramai. Jangan risau. Yang datang muka yang sama. Kan? Ada yang datang tu dia tak gotong royong, dia royong gotong. Royong gotong ni kerja tak buat sangat, ambil gambar yang lebih. Ada. Tap dia ambil gambar, zap dia selfie. Alhamdulillah, selesai juga gotong royong hari ni. Pergilah. Masuk gambar je, tapi bukan sinilah, tempat lain, kan? Begitu juga tajalli. Peringkat tajalli adalah peringkat merasa nikmat, meninggalkan atau membuang sifat jahat, dan merasa nikmat mengisi atau melakukan sifat baik, serta merasa keagungan dan kehebatan Allah. Orang yang membuang sifat-sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan sifat baik, Allah akan singkap hatinya dan dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan. Dia rasa seronok je beribadah, seronok datang masjid. Sekali tak datang rasa tak kena, nak datang juga masjid. Untuk makluman semua, terutama pada mereka yang baru datang malam ni, bukan malam ni je dia ceramah tau. Sebenarnya selain daripada karnival Maulidur Rasul ni, memang selalu setiap malam ada kuliah. Jadi datanglah beramai-ramai. Itu beritahu je. Kan takut. Dah, kadang-kadang orang ni komplain pandai. Masjid ni duit banyak, program tak ada. Ada sound. Jawapan ni program banyak, kau yang tak ada. Datang. Tapi orang sini memang macam ni lah. Saya tak, tu sebab saya tak boleh tolak ceramah kat sini. Sebab saya difahamkan kuliah subuh dia pun memang macam ni lah ramai dia. Kan? Nak confirmkan tu, nak confirmkan kan. Yang kedua, kan, cara yang kedua, yang pertama tadi adalah mujahadatun nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Dan yang keduanya adalah mengerjakan amalan sunat. Bangun sembahyang sunat khususnya di waktu malam. Kan, selain pada amalan sembahyang sunat, puasa sunat, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Amalan sunat buat bangun malam. Sebenarnya bangun malam ni dapat lembutkan hati kita. Kejar insurans dalam kubur. Dalam kubur, bila dah masuk dalam kubur, malaikat nak bedal kepala ni. Nak bedal kepala. Jangan, kata malaikat satu lagi. Kenapa lah? Dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Tak jadi pukul kepala. Kalau macam tu, jom kita pukul perut dia. Turun bawah sikit, bantai perut dia. Jangan, kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Kalau macam tu, tak boleh pukul perut, kita pukul kaki dia. Jangan, kenapa pula? Dia ni rajin bangun malam, qiyamul lail. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Qiyamul lail, bangun malam ibadah, bukan bangun kencing tidur balik, itu tak kira. Faham? Bangun qiyamul lail, bangun malam. Tak dapat sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Time masjid buat program qiyamul lail, pergilah. Dapatlah sekali 10 tahun. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau itu pun tak dapat, cari tali gantung diri, mati lagi baik. Kan payah betul kan? Bangun malam je. Kan? Iya. Kita banyak hajat kita nak Allah Ta'ala, tapi kita tak minta betul-betul. Sungguh ni maksudnya. Tu sebab kita kena tidur dulu. Sebab tidur tu satu nikmat. Dan bila kita berjihad, bangun bertidur, nampak kesungguhan kita nak sesuatu tu, kita bangun malam. Kita korbankan tidur kita tu. Minta, ya Allah, jadikanlah keluargaku ni keluarga yang bahagia, ya Allah. Macam tu. Semalam adalah satu hamba Allah perempuan telefon. Dia telefon pejabat, dia cakap nak cakap dengan saya sebab dia dah proses perceraian.
Dia nak tanya pandangan saya. Saya kata bolehlah telefon. Dia telefon lah nombor PA saya. Lepas tu saya punya, halo pahala tak? Saya dah nak ni ada kes mahkamah 31 hari bulan ni. Lepas tu saya tak pasti tindakan saya ni betul ke tidak, dia kata. Lepas tu saya kata, tak tahu saya dah akak rasa macam mana. Saya tanya dia balik. Akak jangan tanya saya, bukan saya yang bercerai, kata. Itulah saya tak pasti. Kenapa pula tak pasti pula? Itulah saya sayangkan dia lagi, tapi dia rajin pukul saya. Habis tu, kalau dia rajin pukul akak boleh bertahan lagi tak? Itulah saya sayangkan dia, tapi saya takut dia pukul saya lagi. Macam inilah kak, saya nak tanya. Suami macam mana? Suami pujuk saya. Oh, suami pujuk. Habis suami tak nak cerai, suami tak nak. Akak, saya semua salah tu. Saya tanya ustaz tu lah, janganlah tanya saya kata. Akhirnya saya tanya satu soalan lagi. Siapa yang filekan kes mahkamah ni? Suami yang filekan. Suami yang file, bukan akak, bukan. Habis tu, akak janganlah tanya saya, tanyalah suami tu. Kalau suami tarik balik, akak pun tak boleh buat apa sebab dia yang filekan. Lain kalau akak yang filekan tuntutan fasah ke apa semua, akak yang nak minta cerai ni. Oh iya ke macam tu ke? Tapi satu kak saya nak tanya, anak berapa orang? Anak 3 orang. Yang sulung baru 7 tahun. Macam mana akak boleh kahwin dengan dia? Dulu masa mula kahwin dulu elok ke? Akak kenal dia kat mana? Terlanjur. Oh terlanjur. Sudah terlanjur. Okay. Macam ni lah kak. Cuba akak betulkan. Soalan saya simple lah kak. Satu je soalan saya nak tanya. Akak pukul lah, ini kena pukul lah. Akak pun ada buat salah lah. Dia cerita dia kesalahan-kesalahan dia pun ngaku dia buat salah. Dia kata. Okay. Satu soalan saya. Solat akak macam mana? Saya tak nak tanya solat suami lagi. Solat akak macam mana? Memang tak jagalah, dia kata. Dia cakap tu. Kalau dah tak jaga kak, itulah jawapan dia untuk masalah akak ni. Kak jagalah solat akak. Kak tanya suami akak. Suami akak pun sama tak salat? Habis kurang je. Ajak dia bincang dengan dia, settlekan masalah solat ni. Mudah-mudahan settle masalah akak. Macam mana akak nak pegang tiang rumah tangga kalau tiang agama pun akak tak jaga? Dia kata 90% kat Malaysia ni masalah perceraian berpunca tak jaga solat. Confirm. Tanyalah. Kan yang pening-pening tu tak solat tu. Saya mengaku saya hafal 15 juzuk. Zap dah buka tudung, buka baju kan. Tak ada mana dah. Saya cakap tak ada mana orang hafal Quran 15 juzuk buat panggil macam tu. Saya kata kau bangang sangat buat stand up comedy sampai dah tak ada idea, tak ada benda kau nak lawakkan sampai kau mainkan 15 juzuk tu. Saya fikir dia gagal sebenarnya nak bezakan antara juzuk dengan huruf. Dia kalau betul dia pergi datang ni jumpa imam, suruh dia baca depan imam. Imam nak dengar kau betul hafal ke tidak. Saya tak percaya dia hafal 15 juzuk kalau macam tu perangai dia. Mengaku macam tu, parah tu. Jadi itulah dia. Amalan sunat kita buat, bangun malam. Kita kalau anak kita degil-degil pun bangun malam. Dan kalau kita buka satu buku tu, kekuatan doa seorang ibu tu, sebab seorang ibu doa dia power. Bangun malam. Kalau nak doakan anak yang degil-degil ni, bangun malam, buat solat hajat, buat dekat bilik anak. Waktu anak tengah tidur tu, anak kita semayang kat bilik tu, Allahu Akbar. Lepas tu bila doa tu dekat anak-anak semua, bergelimpangan ni anak. Ramai betul anak dah. Ya Allah, doa. Betul, cuba buat. Sambil menangis pula tu. Allah. Tu belum cerita lagi tajuk menangis kerana Allah tu. Tu lagi seronok tajuk. Wah, tu kena tunggu ceramah yang lain lah. Makna kena panggil lagi ni. Kan? Memang ya. Bangun malam, doa kita doa tu buat solat hajat, solat tahajud semua kita doakan anak kita, buat kat dalam bilik anak tu kalau kita memang niat nak ubah perangai anak kita. Satu cara lagi, kita basuh beras ikut arah tawaf lawan jam. Ya Allah, doa dia lepas kita selawat 3 kali, baca Fatihah, sampai itu kita doa, ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia.
Lembutkanlah hati anakku ini seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu. Senang je doa. Itu untuk anak tau. Untuk anak mak mentua saya tak pernah cuba lagi. Kalau nak cuba boleh lah, tapi jangan salah doa tau. Kau lembutkanlah hati suamiku ya Allah. Jangan tertinggal hati tu. Kau lembutkanlah suamiku ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku ya Allah. Cukup 40 hari kau usaha beras, laki kau balik patah-patah tangan. Assalamualaikum. Kacau. Kacau jangan. Allahu Akbar. Kan? Dan satu lagi cara dia, kalau anak lah, anak yang degil-degil ni, pergi dalam 3/4 malam, lepas kita dah solat hajat dan semua tu, pergi dekat anak kita, tiupkan dekat ubun-ubun dia tu. Sebelum tu kita baca apa? Kita selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Baca sampai habis. Dan lepas tu kita tiup dekat ubun-ubun dia tu. Tapi jangan kuat-kuat sangat. Bila pergi dekat ubun-ubun, sebab masa dia tengah tidur tu, roh dia tengah merayau tu. Bila kita tiup, bila tiup je, mudah-mudahan melekat dekat roh tengah merayau tu. Bila dia balik kat badan anak kita, mudah-mudahan meresap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ka wizrakal ladzi anqadha. Dah habis tu tiup. Kalau mata anak kita tu dia macam tu kan, maknanya dah nak sampai tu. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata anak kita, maknanya dia tak tahan bau nafas mulut mak dia. Kan, gosok gigi dulu. Kan, insya-Allah yakin ya. Yakin. Samsul Bat ni gurau banyak, tak bagi tidak. Betul, Dan kemudian cara mendapat iman yang ketiga adalah melalui tafakur, iaitu berfikir, merenung. Ialah salah satu cara mendapatkan iman, khususnya merenung dan berfikir akan kebesaran Allah, kehebatan serta masa sesuatu dijadikan. Bila lalu kan, bila setiap kali naik kereta, lalu aja masuk dekat negeri Kedah Darul Aman, negeri jelapang padi, berhenti dekat tepi tu, melihat kehijauan alam semula jadi cantik betul. Berhenti jap tengok, tenang hati. Ya. Allahu Akbar. Lalu je tak kat tol dah tak tenang dah. Sebab balance dah tinggal sikit. Tapi makna kita tengok tu dekat sawah padi, tengok kehijauan alam, tenang. Tu sebab kita kalau nak, ni salah satu tips lah, tip kesihatan. Bangun pagi, kalau kita dah balik tu daripada subuh, kita menghadap kehijauan tu, kalau boleh menghadap kiblat. Tangan letak sini Tarik nafas. Tahan, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat berapa banyak kita boleh buat, lepas tu lepas. Tu, nak latih jantung kita. Menghadap tu kehijauan alam. Kek Seremban payah nak buat. Kek Kelumpur payah nak buat sebab pokok dah tak berapa ada. Kan? Tapi ni dekat sini, ya Allah, tu sebab untung, tu sebab orang kampung dulu fresh. Orang tua sihat sebab tu. Dia balik kan daripada subuh tu kan, tengok pokok buluh, pokok ni hijau semua. Iya. Hijau tak masuk apa-apa ya. Okey. Kan? Kan? Tu terpulanglah macam tu. Jadi kemudian cara memelihara iman, pertama, pengawal iman supaya tidak rosak. Iman boleh rosak menerusi etikad seperti meragui apa yang dibawakan oleh Nabi, kan, mempersoalkan hukum dan undang-undang Islam. Cuba tengok, orang perempuan hati-hati. Contohnya nak marah bab poligami, hati-hati. Ni saya cakap terang ni, kadang-kadang kita marah, jangan salahkan hukum, salahkan orangnya. Orang tu yang tak betul melaksanakan kadang-kadang. Orang perempuan, poligami tu baik sebenarnya. Dan cakap betul ni. Orang tu yang kadang-kadang tak betul melaksanakannya.
Kan? Kalau kena caranya adil, bertanggungjawab, tentu orang perempuan boleh terima, kan? Tak dapat. Macam tak sampai dia kata. Tak, tapi betul. Kadang dia marah tu. Ni tak ada, poligami ni tak sesuai. Jangan sekali-kali sebut macam tu. Jangan. Sebab poligami ni bukan Nabi sebut, dalam Quran sebut. Kan? Berkahwinlah kamu itu dua, terus dua, bukan satu. Dalam Quran tersebut. Masna wa sulasa wa ruba'. Dua, tiga atau empat. Fa in khiftum, kalau kamu bimbang kamu tak boleh berlaku adil, fala ta'dilu fawahidah, kalau takut tak boleh berlaku adil, seorang cukup. Yang seorang pun tak adil, nak lebih, betul tak perempuan? Betul tak? Itulah maksud dia. Sebab hati-hati, kadang kita terlampau marah kat orang, marah kat sifat orang yang tak betul, kita salahkan hukum. Jangan. Orang lelaki selama ni, dia bukannya nak berpoligami sangat, tak nak. Kan? Tapi dah hukum. Yang bercakap ni lebih kurang kan, tak? Berani bercakap aja. Ya. Sabar tuan, sabar. Iya, tu kalau tak mampu berlaku adil, cukuplah. Seorang-seorang pun tak adil, ustaz. Betul. Berapa ramai orang tak adil. Kadang-kadang dia kata apa? Saya ni tak boleh bagi nafkah dekat awak bukan apa. Saya kena bagi kat mak saya kena utamakan mak saya daripada awak. Salah tu. Dalam bab nafkah, kena utamakan isteri, anak-anak, baru mak. Dalam bab nafkah. Tapi berbuat baik, tetap kena buat baik dengan mak dia. Salah satu cara buat baik dengan mak, bagi duit. Itu salah satu cara buat baik. Bagi duit belanja kat mak. Tak banyak, sikit bagi. Dan seorang ibu yang belajar, seorang ibu yang berilmu, yang faham agama, dia akan tanya, kau bagi duit belanja kat aku ni, bini dengan anak kau cukup ke tak? Dia akan tanya. Macam tu. Kan? Kadang yang itu pun tak adil dah. Macam mana? Tapi ustaz, kalau saya ni kahwin, pendapatan saya ngam-ngam je, takkan saya nak biarkan mak saya? Patut fikir sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru fikir. Tu cerita dia. Kan? Sebab kadang kita tengok orang yang berkahwin sekarang ni, kamu mesti mengawan ni. Setiap minggu menikah. Ada je orang nikah. Tanya imam, penat menikahkan orang. Dia tanya balik, apa sebab kau nak kahwin? Tanya. Macam-macam sebab. Kenapa nak kahwin? Mak suruh. Kenapa kahwin? Mak bising. Mak kau memang bising je kerjanya. Kan? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je anak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Semua salah. Mak tu memang macam tu. Mak ni memang macam tu. Jadi janganlah sebab mak bising kita kahwin. Kenapa kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah, tinggal saya je belum. La ilaha illallah. Tu sebab dia. Kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, bila lagi nak kahwin? Kenapa nak kahwin? Geram tengok perempuan tu lagi teruk. Susah nak jumpa bila imam tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah tuan imam, saya nak berkahwin ni kerana Allah. Kebanyakan lelaki yang nak berkahwin kerana Allah ni, kebanyakannya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia tak ada jawapan lain, tu jawapan yang ada. Tak apalah, ni saya bagi idea je. Kan? Kemudian jaga iman. Iman yang ada pada kita perlu dikawal dengan beberapa sifat diri kita. Contohnya ikhlas melakukan amalan. Ikhlas melakukan amalan. Kita sedekah, buat apa-apa, kita solat, ikhlas. Sebab apa? Ikhlas ni balasan tu Allah lah bagi. Terpulanglah Allah ada bagi apa. Hidup kalau mengharapkan kebergantungan kita kepada manusia, kita akan kecewa. Mudah-mudahan aku buat benda-benda baik ni, bos aku nampak, mudah-mudahan naik pangkat aku. Jangan risau, kita akan kecewa. Kan? Untung dapat. Kalau dapat pun rupanya tak sehebat apa yang kita nak. Rupanya orang lain dapat. Oh ni dapat, oh ni dapat. Tak. Biarlah kita tak dapat naik pangkat. Kita tak bergantung pada manusia. Kita takkan kecewa. Tengok ada orang dulu, tanya ayahanda-ayahanda kita yang kerja kerajaan dulu. Ada yang sampai pencen, pangkat dia rendah je, tapi dia senang hati. Sebab dia tak pernah kisah pun. Naik pangkat, alhamdulillah. Tak naik pun tak apa. Anak-anak lepas semua. Alhamdulillah dapat buat loan rumah, alhamdulillah dapat buat loan kereta, alhamdulillah habis bayar. Anak-anak lepas semua, bahagia hidup. Tu dia. Keberkatan rezeki itu lagi penting. Berkat rezeki. Rumah tangga bahagia.
Anak-anak berjaya. Suami penyayang. Isteri pun pandai masak. Contoh, semua banyak rezeki Allah bagi kat kita. Tapi kita gemar fikir benda-benda yang lain. Jangan mengharap. Ikhlas ni, serahlah Allah Ta'ala nak bagi terbaik kat kita. Kadang-kadang kita mungkin tak dapat naik pangkat, tapi Allah bagi keluarga kita semua sihat. Tak ada penyakit yang pelik-pelik. Ada orang tu penyakit pelik sampai terpaksa beli mesin untuk pastikan jantung anak tu stable. Ada orang macam tu. Ada orang kena buat dialisis 3 minggu, seminggu 3 kali contohnya kan. Kenapa? Tu rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Tapi itu sebabnya kita lupa untuk bersyukur. Tu yang orang tanya saya masa PKP tu. Ustaz satu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia kata salah dah. Saya kata tu bukan salah alamat, tu salah orang yang duduk kat alamat tu. Faham tak? Dia kata. Yalah, sebab kita ingat rezeki tu sama macam yang kita nak, tak semestinya. Kan? Rezeki daripada siapa? Daripada Allah, semua tahu. Hakikat rezeki itu ada 3. Pertama, punca Allah tentukan daripada mana? Allah tentukan. Kedua, kadarnya berapa banyak Allah tentukan. Yang ketiga, bila kita dapat pun Allah tentukan. Bila Perdana Menteri buat pengumuman belanjawan tu kan, bagi menghargai jasa penyawat awam, maka diberikan insentif kewangan sebanyak RM700. Tengok respon orang macam mana. Baik, tak payah yang seorang tu mak. Yang seorang tu lah, okeylah dulu 500, sekarang 700, naik 200, bolehlah. Yang seorang tu berlari pergi mesin ATM, cocok, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Sebab pada dia 700 tu besar. Dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak. Dia dah janji nak buat family dia makan nasi daging tepi jalan yang sedap tu. Nasi daging Makau, sedap betul. Dia nak bawa family ke sana. Dia ada orang yang susah, dia pandang besar. Itu sebabnya jangan pandang kecilnya nikmat tu, tapi pandang siapa yang bagi nikmat tu. Macam tu hakikat iman. Yakin Allah bagi rezeki. Kan? Jadi jaga. Yang pertama, nak jaga iman, jauhkan amalan yang boleh membatalkan iman. Kan? Daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku mengenai satu ajaran agama Islam yang tidak perlu lagi aku bertanya orang lain mengenainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah sesungguhnya aku beriman pada Allah, dan teruskanlah dan sempurnakanlah kepercayaanmu hingga ke akhir hayat. Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Jangan terhantuk kepala, hantuk balik, nanti mak mati nanti. Hantuk kali dia siap macam ni ya. Hantuk kali kedua lagi kuat pula, langsung mati dulu. Kan? Dia lah satu-satunya yang boleh tolong kita. Sebab dia duit dia banyak, dia satu-satunya boleh tolong kita. Tu silap ayat tu, jangan main-main. Kan? Hati-hati. Jaga batas-batas hukum Allah. Kan? Jaga antara lelaki dan perempuan. Jaga mata, jaga hati, jaga lidah. Jaga. Kadang jaga lidah tu, ingat bukan lidah yang cakap ni je, lidah berjari ni pun kena jaga. Kadang kat masjid ni elok muka, tapi dalam media sosial dia membalun tak cukup tanah, habis semua dibalunnya. Simple je dalam media sosial tu, letak satu muka ahli politik yang popular, letaklah satu muka, tak kisahlah parti mana, letak je muka dia. Jangan tulis apa-apa, letak muka je, tengok komen. Post kan, tengok komen. Kepala bapak semua keluar, tak berguna, mati lagi baik, semua dibalunnya. Tiba-tiba datanglah JK Masjid bagi komen. Gunakanlah bahasa yang baik-baik. Bukankah bahasa melambangkan bangsa? Nabi pun berpesan, kalau kamu tidak ada perkataan yang baik nak kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. JK Masjid reply bawah tu, sudahlah kau pun sama. Tok. Kan? Tengok ada macam mana. Itulah hakikat dia hari ni. Lidah ni tak boleh jaga. Kita ni dah jaga dah tu kan. Tu sebab orang dulu kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada dia kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Nampak tu?
Ketiga, selalu mengingati kematian seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan. Perbanyakkanlah mengingati perkara yang menghapuskan kelazatan, yakni maut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ingat mati tak salah, minta mati yang salah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah, tu salah. Tapi kalau dah tak tahan sangat pun cakap macam mana? Ya Allah, jika kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawa aku. Tapi andainya hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Macam tu. Kau tak tahan pun. Jangan letakkan seolah-olah kita nak ngajar Allah pula apa yang lebih baik. Kan? Begitu ya. Kemudian segera bertaubat bila melakukan kesalahan. Kan? Cepat-cepat taubat. Ya Allah, kenapalah aku buat macam tu? Ya Allah, kenapalah aku mengumpat macam tu? Nampak Samsul Debat mengumpat tingginya berdosa. Tapi saya maafkan dah tu tadi. Kan? Dalam TV nampak tua, wajar betul. Tu pun ada, saya maafkan. Ada je kan. Ada yang semua nak komplain. Saya naik kereta Azia salah, naik kereta besar salah. Naik kereta besar, apa besar kereta dia sekarang belagak. Susah. Naik kereta Azia, susah hidup dia sekarang. La ilaha illallah, macam mana? Itulah. Sebenarnya kita nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Berikutkan ada lagi ni. Nah, yang saya janjikan tu nantilah kita cerita tentang menangis kerana Allah tu tajuk lain. Ya, nanti kita bawalah. Ada yang tidur? Tak ada, alhamdulillah. Siapa yang ngantuk sebenarnya dia satu doa. Doa tu kita baca, insya-Allah segar orang yang mendengarnya. Doa tu simple je, tapi itulah mungkin pernah belajar, siapa yang tak pernah belajar boleh ambil doa tu. Kalau kita baca orang tengah tidur segar dia. Oh, tegak dia. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim wa bil lahil. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum baca lagi doa tu, saya baru ajar je. Kalau baca tu wabillah taufik tegak tu dah habis ke? Jaga dia. Saya belum baca lagi doa tu kan. Jadi bergurau tuan-tuan. Ada yang menyalin dan tak tahan. Jadi itulah dia, saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ya, cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Walaupun sikit, kita amalkan dan sebar panjang kepada yang lain. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, di luar sana ada satu meja ajaib. Dekat atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk bawa balik ya. Bawa bertenang. Iaitu susu kambing al-amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey. Kalau orang lelaki cepat faham, perempuan loading sikit. Iaitu madu lebah, bukan madu bukan. Iaitu yang pertama dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Jitra. Tak, dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia tak ada bau. Kemudian dia baik untuk GERD, gastrik, pedih ulu hati. InsyaAllah cepat baik. Siapa yang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas, mana dah mula semayang dekat kursi tu boleh amalkan. Imam Masjid Fardah Palu 12 dijemput 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Baik untuk allergic, enzima, kata-kata kulit, ruam. Ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dia dan baik untuk anaknya. Untuk baby tu, untuk elakkan baby tu kena jaundice, demam kuning, minum daripada awal. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum tu. Tapi manin dah tak ada tu tak usahlah cari. Dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Malam ni kita offer, siapa beli satu 45, tapi siapa beli dua 90. Tak adalah beli satu 45, beli dua 80.
Tak bawa duit tak apa, boleh QR Pay, boleh transfer. Jadi itu saja daripada saya. So yang baik itu datang dari Allah SWT, menekurangi itu uji kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.